Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Mudah-mudahan sebahagian besar daripada kita sudah ada kitab yang kita nak baca ni, yang versi terjemahannya. Sekejap tadi saya tengok ada beza ni dengan buku yang ada pada saya. Yang ini orang bagi photostat, dia tidak lengkap lah seperti yang ada tu. Cuma saya nak tahu, cuba tengok, dia ada kan kata pengantar Imam Nawawi, ada muka surat 76, sama ke tidak? Kita nak tengok dulu sama ke tidak. Kata pengantar Imam Nawawi ada ke tak ada? Ada. Sama muka surat 76, sama ya. Yang itu kita tidak nak baca, baca sendiri. Maksud Muqaddimah Muslim ialah pada muka surat 164. Cuba tengok sama ke tidak? Sama ya. Cuma yang saya tengok tadi, dalam naskah akhir kita Nizam, dia ada beza sikit. Dia ada teks dia tu 164 tu, dia ada Arab dia. Kau tak ada? Cuba tengok. Tak ada terjemahan dia saja. Itu ada teks dia kan, sikit-sikit ada. Dia ada penjelasan gitu kan. Di sini yang ada banyak-banyak ni, yang baru order ni tak ada. Macam penjelasan gitu dia ada. Terjemahan saja kan. Kalau gitu samalah, sama dengan yang ada pada saya ni. Jadi kalau nak kiranya sebenarnya lebih baik, lebih lengkap yang itu. Itu dia sama-sama dengan syarat Muqaddimah. Walaupun mungkin di belakang ni lebih kurang sama, tapi di sini bahagian Muqaddimah ni, nuskha yang ada dengan saya ni tidak ada teks asal dia. Yang ada hanya terjemahan sahaja. Mungkin kebanyakan itu macam tu terjemahan saja. Tak apalah, kita tengok. Daripada situlah bermula Muqaddimah Imam Muslim. Cuma dia ada tulis di atas tu Muqaddimah Imam Muslim. Kalau sebelum tu kata pengantar Imam Nawawi. Dalam naskah yang akhir Nizam kita tadi tak ada di atas tu, tak ada tulis. Tak ada tulis pula. Ini muka surat 164, dia ada tulis sebelah tu Muqaddimah Imam Muslim. Muqaddimah Imam Muslim sebenarnya adalah muqaddimah ilmu hadis yang Imam Muslim mulakan kitab Sahih Muslimnya. Dalam mana-mana kitab Sahih Muslim, di awal dia tu dia ada muqaddimah Muslim, macam persediaan lah untuk mendalami kitabnya. Seterusnya dia kena melalui muqaddimah itu. Dan muqaddimah ini membincangkan tentang usul hadis, tapi tidak terikat dengan kaedah susunan kitab-kitab usul hadis yang biasa. Tidak, mengikut cara dia lah, cara dia sendiri. Banyak perkara kalau kita nak ikut secara yang biasanya, ada sebut, dia tak ada sebut. Dia kira ambil mana-mana yang penting bagi dia sahaja. Baiklah, muka surat 164, Muqaddimah oleh Imam Muslim. Kita baca dulu terjemahan ini, sebab yang ada kebanyakannya terjemahan seperti buku saya. Segala puji bagi Allah, Rabb, penguasa alam semesta. Kesudahan yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat kepada Muhammad, penutup para nabi, dan juga kepada seluruh nabi dan rasul. Ini bukan terjemahan saya, ini terjemahan dia lah, terjemahan Indonesia ni. Siapa pernah ada nama di sini?
Ini ada beberapa orang yang menterjemah, mungkin kurang sesuai sikit kadang-kadang dengan bahasa kita, kebiasaan kita. Itu tak jadi masalah lah. Secara umumnya kita dapat faham. Pada asalnya sebenarnya saya kira nak tulis, tapi kesibukan tak sempat nak tulis sendiri. Benda ni sudah ada dah, pakai baca itu pun memadai dah. Amma ba'du, semoga Allah Ta'ala merahmatimu dengan senantiasa memberikan taufiknya kepadamu. Sesungguhnya engkau telah menyebutkan bahawa engkau telah memiliki himmah, yakni cita-cita untuk mengkaji dengan teliti masalah-masalah yang berkenaan dengan khabar-khabar yang dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai sunnah-sunnah agama dan hukum-hukumnya. Di dalamnya terdapat berita tentang pahala, dan hukuman, motivasi dan intimidasi dan lain-lain yang dinukil dengan sanad-sanad yang selalu dikaji oleh para pencinta ilmu. Engkau memintaku untuk menyusun sebuah karya tulis yang tersusun rapi, dan memintaku agar menjelaskannya dalam susunan kitab tanpa ada pengulangan yang berlebihan. Berdasarkan hal tersebut, engkau berkeyakinan bahawa apa-apa yang engkau lakukan bisa mencapai maksud berupa pemahaman dan pengambilan istinbat, yakni mengeluarkan intisari melalui ijtihad untuk menetapkan hukum. Ini dalam kurungan itu. Mengenai permintaanmu, semoga Allah memuliakanmu, maka saya mengulang-ulanginya dan menelaah isinya, dan sesuai dengan kondisi yang ada, insya-Allah, maka di dalamnya terdapat hasil dan manfaat yang baik sebagaimana yang engkau harapkan. Pada saat engkau memintaku untuk melakukan sesuatu yang saya rasa berat, jika memang saya diberi azam, keinginan yang kuat untuk menyempurnakannya, maka saya mengira bahawa sayalah secara khusus yang pertama kali mendapatkan manfaatnya sebelum orang lain, kerana beberapa sebab. Pembahasan hal tersebut sangat panjang untuk dikemukakan dalam buku ini. Penyebab yang terpenting adalah dengan mengerjakan sesuatu yang sedikit dan mendalam, maka akan lebih memudahkan bagi seseorang untuk menangani sesuatu yang lebih banyak. Kerana dengan sebuah karya yang kecil tetapi dikerjakan dengan sempurna, maka akan mempermudahkan bagi seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang lebih besar, terutama bagi mereka orang-orang awam yang tidak bisa membedakan materi hadis. Namun mudah-mudahan tetap ada orang-orang yang bisa meluruskannya, sehingga ketika kondisi yang ada sesuai dengan apa yang kami gambarkan, maka tujuan yang mesti digapai. Saya pun tak apa jelas juga bahasa tak apa biasa juga. Terlebih dahulu adalah sesuatu yang sahih, meskipun sedikit lebih utama daripada sesuatu yang banyak tetapi tidak sempurna. Namun walau bagaimanapun, karya ini diharapkan bisa mendatangkan manfaat dengan cara menelaahnya, terutama bagi orang-orang yang ingin mengetahui dan mendalaminya. Pengetahuan semacam ini tidak terlalu penting bagi orang awam dibandingkan orang-orang yang berpengetahuan, sebab bagi orang-orang awam tersebut melakukan atau memahami yang sedikit saja tidak mampu, apalagi lebih dari itu. Selanjutnya kami akan memulai masalah takhrij dan penyusunannya sebagaimana yang engkau harapkan. Engkau tu siapa engkau? Tak apa, nanti kita bincang kemudian. Engkau harapkan sesuai dengan syarat
yang akan kami sebutkan sebagai berikut, bahawa dalam penyusunan ini kami menjelaskan 3 bahagian dan 3 tingkatan perawi. Nampaknya panjang tu, kita berhenti setakat tu. Ini terjemahannya. Seperti saya katakan tadi, mungkin terjemahan itu kekok kepada kita. Saya sendiri pun begitu. Mungkin kalau saya sendiri yang menterjemahkan ada beza sikit sebanyak, tapi secara kasarnya kita boleh faham, kita boleh faham. Di sini tidak ada teksnya, tapi kalau dalam nuskha itu kan ada sikit-sikit itu memang matan lah, Muqaddimah Muslim, yang penjelasan itu Syarah Nawawi. Syarah Nawawi. Begini teks asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam terjemahan ini tak ada terjemahan Bismillahirrahmanirrahim, padahal yang asal ada. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa sallallahu ala Muhammad khatamin nabiyyin. Ada ke tidak dalamnya? Ada. Wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, fa innaka yarhamukallah bitawfiqi khaliqik dhakarta annaka hamamta bil fahs an ta'arruf jumlat al akhbar al ma'thura an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sunanihi وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء من صنوف الأشياء من صنوف الأشياء بالأسانيد التي نقلت watadawalaha ahlul ilm, dan seterusnya. Panjang kalau kita nak bacakan sepanjang yang terjemah tadi lah. Jadi tak apalah, kita pergi kepada perbincangan. Saya rasa kalau ada yang itu naskah tu, dia sudah ada dah nota dia, penjelasan ada ya? Ada. Yang lain-lain tak ada. Oh, tak ada. Kalau begitu samalah dengan saya yang tak ada. Kenapa soalnya Imam Muslim ni mulakan kitab dia Muqaddimah dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Kalau dalam syarah-syarah Muqaddimah Muslim itu yang dibincangkan Syarah Nawawi ke ataupun lain-lain lagi, semua bincang. Cuma secara ringkas lah kita nak bincang pula di sini. Sebabnya ada beberapa sebab. Antaranya dia nak ikut cara kitab suci Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, surah Fatihah mula-mula, apa yang ada, apa yang kita akan baca, inilah. Tapi dalam terjemahan ini dia tak ada terjemah Bismillahirrahmanirrahim tu kan, tak ada. Dalam setengah-setengahnya dia tulis Bismillahirrahmanirrahim ikut Rumi. Itu perbezaan lah. Yang sebenarnya Imam Muslim ada tulis. Kalau Quran, Allah mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi satunya Imam Muslim nak ikut cara penyusunan Al-Quran. Jadi kitab ni pun pada hakikatnya wahyu Allah SWT juga. Sebab hadis-hadis ini wahyu juga, bukan Quran saja. Cuma dalam istilah ulamanya dipanggil Al-Wahyul Ghairul Matlu. Itu hadis. Adapun Al-Quran Al-Wahyul Matlu. Ataupun dalam istilah setengah-setengah ulama dia kata Al-Wahyul Jali Quran, Al-Wahyul Khafi hadis. Sesuai dengan firman Allah SWT, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak bercakap menuturkan sesuatu menurut hawa nafsunya, ikut sesuka hati dia, yakni Nabi SAW. Tidak begitu.
Apa yang dicakapkannya itu tidak lain selain wahyu yang diberikan kepadanya. Illa wahyun yuha. Jadi Nabi SAW ni sepanjang hayat dia, tiap-tiap hari dia baca Quran kok, selalu nak cakap dengan orang, nak perintah siapa-siapa, nak bagi apa-apa, nak suruh apa-apa. Adakah dia guna Quran semata-mata? Tidak kan? Dia bercakap lagi dalam bentuk lain selain daripada Quran. Jadi kalau Allah SWT menafikan yang Nabi tuturkan, yang Nabi SAW cakapkan itu tidak lain melainkan wahyu, bermakna selain daripada Al-Quran yang dibacanya, segala ucapannya, kata-katanya itu juga wahyu. Itulah maksudnya wahyu. Cuma wahyu selain daripada Al-Quran itu, itulah yang dikatakan hadis. Ataupun macam kita sebut tadi, al-wahyul ghairul matlu, wahyu yang tidak dibaca, yakni di dalam sembahyang. Kalau dalam sembahyang kita baca Fatihah Al-Quran, bukan hadis. Kita baca surah Ikhlas dan sebagainya, itu semua tu Quran, bukan hadis. Itu wahyu yang dibaca. Maksudnya dalam Quran, dalam sembahyang kita disuruh membaca. Wahyu yang mana? Yang tu. Adapun hadis ghairul matlu, tidak dibaca dalam sembahyang, tapi pada hakikatnya wahyu juga. Adalah beza dia tu, adalah bezanya. Cuma secara ringkasnya, kedua-duanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertamanya kerana nak mengikut cara Al-Quran. Yang keduanya kerana ada beberapa hadis yang mengarahkan kita apabila kita nak melakukan sesuatu perkara yang penting, maka kita elok memulakannya dengan bismillah, alhamdulillah. Bismillah ke saja atau alhamdulillah ke, ada semuanya hadis-hadis berkenaan dengan itu. Jadi Imam Muslim ikut yang itulah, ikut arahan hadis Nabi SAW. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada agama. Dalam kehidupan kita manusia beragama ni, tidak ada yang lebih penting daripada agama. Yang Imam Muslim nak tulis ni agama, bahkan asas agama. Segala hukum, segala panduan ajaran berpunca daripada hadis itulah. Maknanya ini perkara penting. Bila penting, Nabi SAW ada bersabda, beberapa hadis adanya. Antaranya Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Jami'-nya ada menyebutkan hadis yang berbunyi, kullu amrin dhi balin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Mana-mana pekerjaan penting yang tidak dimulakan dengan bismillah, fahuwa abtar, pekerjaan itu terputus. Kalau dalam Quran abtar ada guna juga kan, inna syani'aka huwal abtar, maknanya yang terputus. Terputus tu dari segi zuriat, dari segi apa semua, boleh masuk di situ. Yang kedua, Imam Muslim kira-kiranya ingat panduan daripada Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Dawud dan lain-lain, kullu kalamin lam yubda bihamdillah fahuwa ajzam. Ini boleh dilihat kalau dalam syarah Nawawi dan apa semua, dia ada sebut benda ni. Mana-mana ucapan yang tidak dimulakan dengan hamdilillah, pujian kepada Allah, fahuwa ajzam, ia seperti berkusta, ia berpenyakit kusta. Penyakit kusta tau, dia bila kena, ujung-ujung anggota kita ni terputus. Putus juga mana dia? Putus, lurut, jatuh, sehingga jadi kudung tangan, kaki semua. Itu ajzam. Dalam riwayat Ibnu Majah ada tersebut, kullu amrin dhi balin lam yubda bihamdillah fahuwa aqta. Mana-mana pekerjaan penting yang tidak dimulakan dengan hamdilillah, pujian kepada Allah,
fahuwa aqta', ia terputus. Jelas dengan makna terputus itu. Jadi kesimpulannya, ulama buat kesimpulan, Nabi SAW sebenarnya mengarahkan kita supaya sebelum melakukan sesuatu pekerjaan yang penting itu ingat kepada Allah. Bahkan ada pun hadis seperti tadi juga, tapi dia sebut lam yubda' bi dzikrillah, yang tidak dimulakan dengan ingat kepada Allah. Cara ingat kepada Allah tu macam mana? Allah SWT sendiri ajar kita. Kalau mula kita baca Al-Quran itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Muslim pun buat begitulah, sebab dia ingat arahan Nabi SAW. Beginilah sepatutnya orang yang mengikut sunnah. Imam Muslim sebagai seorang tokoh sunnah, dia tidak tinggal Quran dan sunnah Nabi. Jadi dia buat begini, mulakan kitab dia dengan Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillah. Yang pertamanya sebagai mengikut Al-Quran, gaya Al-Quran, cara Al-Quran. Yang kedua, ingatkan pesanan Nabi SAW. Itu di sebalik kenapa Imam Muslim mulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tidak nak bincanglah panjang Bismillahirrahmanirrahim itu apa panjang, nak reka-reka langkah-langkah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji, selalunya orang terjemah begitu kan, segala puji atau puji-pujian itu lillah, hak Allah, atau layak dengan Allah, dikhususkan untuk Allah, dan sebagainya. Yang ini segala pujian, apa bentuk pun, kita pada zahirnya nampak orang ni puji orang ni, orang ni puji orang ni, hakikatnya tak lepas daripada Allah. Kalau kita kata kita puji orang tu kerana dia pandai, bijak, cerdik, kita puji. Walaupun tidak secara langsung kita puji Allah, dia puji juga kepada Allah. Sebab apa nak puji tu, puji dengan apa? Dengan apa? Dengan lidah. Siapa buat lidah? Siapa boleh menggerakkan lidah kita tu? Allah. Mana secara tidak langsung kita puji Allah, yang membolehkan kita memuji seseorang. Dan orang yang kita puji itu dia cerdik, dia bijak, dia macam-macam lagi. Kita kata, siapa yang buat dia bijak? Kalau kita puji kecantikan, siapa yang buat dia cantik? Kalau kita puji suara dia tu merdu, siapa yang buat suara dia merdu? Allah juga. Pada hakikatnya tak terlepas pujian kita tu kepada Allah. Walaupun pujian tu dalam bentuk macam mana pun, siapa pun yang memuji, dia mesti pergi kepada Allah. Kalau kita puji Allah secara langsung, lagilah, memanglah Rabbil alamin. Kalau kita tak puji macam tu, puji yang lain pun, dia ada kaitan juga dengan Allah. Ulama-ulama katakan segala puji. Kenapa segala puji? Dia berpunca daripada alif lam. Lam, alhamdulillah. Lam, pada alhamdulillah. Lam itu lil istighraq, menunjukkan makna semua, merangkumi semua. Tak ada puji yang terlepas daripada puji kepada Allah. Segala bentuk puji, itu maknanya istighraq. Ulama bagi pula puji manusia, hamba kepada hamba, makhluk kepada makhluk. Puji Allah akan makhluk, puji Allah akan dirinya sendiri, dan sebagainya. Segala bentuk puji dalam bentuk macam mana, siapa puji kepada siapa pun, dia tak terlepas daripada pada hakikatnya pujian kepada Allah. Itu dia nak cerita. Jadi kita orang Islam, dia kena ingat di situ, puji siapa pun dia ada kait dengan Allah. Jangan tak ada kaitan dengan Allah. Itu tak kena lah. Sebab pada hakikatnya yang menyempurnakan segala-galanya, yang membuatkan kita jadi kagum, terpesona, Allah. Sebab itu dia kata lillah, untuk Allah, hak Allah, daripada Allah semua tu. Allah tu siapa? Rabbil alamin. Rabb dengan arti pendidik,
Rabb biasanya kita terjemah dengan makna Tuhan, pendidik, pengasuh, boleh, semua boleh. Dia isyarat kepada suatu zat yang menyempurnakan sesuatu daripada kurang tidak sempurna kepada sempurna. Itu dikatakan Rabb, dalam keadaan yang paling sempurna. Seorang pendidik dikatakan murabbi. Kenapa? Apabila dia mendidik, mengasuh orang yang dididiknya daripada tidak sempurna, tak tahu apa pun, sampai dia jadi sempurna. Itu murabbi. Rabb begitu juga. Allah SWT buat, kalau kita tengok pokok daripada tidak ada apa, biji saja, kecil sangat, kemudian jadi keluar, jadi pokok, ada dahan, ada ranting, ada buahnya. Daripada tidak sempurna, tak dapat kita kesan pun apanya, sehingga jadi sesuatu yang sempurna. Bila sempurna, dia tahu berputar pula kepada yang lain, sambung, begitulah seterusnya. Manusia daripada tidak sempurna, kadang-kadang yang tak tahu apa, sampai kepada sempurna, sampai akhirnya mati. Dan berputar begitulah zuriat manusia sampai ke kiamat. Yang lain-lain kejadian Allah begitulah, daripada tidak sempurna kepada sempurna. Itu Rabb. Sebab itu dikatakan tarbiyah. Tarbiyah daripada perkataan ini juga, maknanya pendidikan, proses menyempurnakan sesuatu atau seseorang yang tidak sempurna. Itulah yang dikatakan tarbiyah. Saya ada terbaca dulu salah seorang profesor di tempat kita ni, dia menafikan konsep tarbiyah itu dalam Islam ni lah. Sebenarnya tidak berapa ada, itu konsep baru, kata dia. Sebenarnya dalam Islam ni yang ada, dalam hadis yang diajarkan ialah adab. Dia pun kemukakan satu hadis, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mengajar adab kepadaku dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya, diperelokkan adab itu pada aku. Jadi dia sebut yang adanya adab. Jadi muaddib boleh kita kata itu sesuai. Tapi kalau tarbiyah ini, dia kata konsep barulah, tidak sesuai dengan Quran, dengan hadis. Sebenarnya saya rasa itu pendapat dia, masing-masing pendapat lah kan. Saya rasa tidak. Kedua-duanya ada di dalam Quran dan di dalam Sunnah. Tidak boleh kita nafikan mana-mana satu daripadanya. Adab pun ada, tarbiyah pun ada. Bahkan tarbiyah itu cuma perkataan tarbiyah, itu memanglah tak ada, tak apalah, tapi Rabb tu ada. Maksud tarbiyah tu ada juga. Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbin nas ada kan? Rabb itu kerjanya, perbuatannya apa? Mentarbiyahlah. Jadi kedua-dua konsep itu boleh diterima. Bukan satu saja daripadanya yang mesti kita terima dan satu lagi ditolak dan dinafikan kaitannya dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Tak tepat. Tak tepat begitu. Bahkan dalam Sunnah pun ada. Dalam Sunnah disebut tarbiyah dalam bentuk tazkiyah, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Tazkiyah dan mengajar. Jadi mengajar ilmu itu satu, tazkiyah itu lain. Tazkiyah itu sama, lebih kurang lah dengan tarbiyah juga, ada kaitannya juga. Itu maksud Rabb. Kemudian Al-Alamin, Rabbil Alamin, dalam bentuk apa? Dalam bentuk jama'. Al-Alamin, seolah-olahnya kalau kita belajar apa di nahwu Arab, seolah-olahnya semua alam ini berakal. Sebab apa dia guna dalam bentuk jama' muzakkar, dalam bentuk jama' muzakkar, Rabbil Alamin. Jadi Tuhan yang menyempurnakan sekalian alam, ataupun alam-alam yang ada ini. Tuhan itulah yang menyempurnakan, yang mengasuh, mendidik, menyempurnakan
sekalian alam. Jadi alam tu apa maksudnya? Banyaklah alam ni, walaupun setakat yang kita tahu secara zahir ni, kita kata alam binatang kita nampak, alam tumbuh-tumbuhan, alam manusia, macam-macam lagi. Yang tak nampak, alam jin, alam malaikat, macam-macam lagi alam. Jadi semua tu daripada tidak sempurna kepada sempurna Allah. Kerja Allah. Allah lah yang melakukan kesempurnaan itu. Sekalian alam, alam akhirat, alam dunia, alam barzakh, alam mahsyar, semua tu berkait dengan Allah SWT. Tak ada orang lain yang terlibat secara langsung, tak ada. Semuanya Allah. Jadi bila kita kata Alhamdulillahirabbil alamin, itu dalam keadaan sedar kita, Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menguasai sekalian alam. Kalau dalam sastra lama dia kata Tuhan sarwa alam. Sarwa tu setengah tu kata seru, bukan seru, sarwa. Sarwa tu sebenarnya maknanya sekalian alam. Jadi dalam apa bentuk sekalipun, dalam alam mana sekalipun, alam langit, alam bumi, alam syurga, alam neraka, alam apa pun, bahkan mengikut setengah-setengah ulama, selain daripada Allah, alam ni apa? Selain daripada Allah, ma siwallah fahuwa alam. Selain daripada Allah, alam belaka. Nabi kita, alam syurga, alam neraka, alam, cuma lain-lain. Alam tu lain-lain. Alam jin, alam manusia, lain-lain. Tapi alam belaka, semuanya alam. Allah tak boleh kita kata alam, dia tidak alam. Sebab alam ni dia melalui proses daripada tidak sempurna kepada sempurna. Yang menyempurnakannya Rabb. Dia Rabb, Rabbul Alamin. Dia bukan alam. Yang alam lain lah. Rasul mana pun alam. Nabi Muhammad SAW pun alam. Semua alam. Jadi daripada sempurna, tidak sempurna kepada sempurna. Cuba kita perhati semua, apa pun memang macam tu sifat dia. Syurga yang kita nak pergi, orang Islam nak pergi tempat syurga tu pun daripada sempurna dah tu. Kira-kiranya yang sempurna dah Allah SWT buat. Tapi ada juga dia cara-caranya yang dalam hadis sebutkan, bila kita berzikir, bila kita beristighfar, bila kita tasbih, bila kita tahmid, Allah SWT jadikan pokok-pokok di dalam syurga. Besok nanti kita dapat kesan, ini pokok yang asal, ini pokok hasil tasbih kita, hasil tahmid kita. Dia jadi dengan sebab ini. Kalau tidak ada ini, tak ada pokok-pokok. Jadi Allah SWT lah yang buat. Dengan kehendaknya dia ajar Nabi, dia suruh Nabi ceritakan kepada umatnya, ada di antara benda-benda dalam surga itu terjadi dengan sebab amalan kita. Jadi itu pun satu bentuk penyempurnaan juga, dengan cara itu. Kalau kita tak buat, tidak ada yang itu. Tapi tidak ada pun dalam kesempurnaannya lah. Surga tu dalam kesempurnaannya, tidak kata, kita tak boleh kata tak sempurna. Tapi ada lagi cara-cara yang Allah tidak sendiri, tidak, dia bergantung kepada amalan kita baru terjadi benda tu. Ini semua ni nak jadi begini, nak jadi begini, nak menyempurnakan Allah SWT. Ia ceritakan. Kalau tidak, kita tak tahu. Itu tempat yang tidak sempurna. Yang sudah sempurna, kalau tidak sempurna macam dunia ni lagilah. Itulah sebab ada tuition, itulah sebab ada sekolah. Ada sekolah tak cukup, sekolah rendah, sekolah menengah, dan macam-macam lagi. Itulah sebabnya ada sistem itu, sistem ini, untuk menyempurnakan. Pada hakikatnya di belakang itu semua Allah. Cuma ini sebab-sebab untuk menyempurnakan kehidupan kita. Di belakang tu yang sebenarnya yang menyempurnakan, yang mencukupkan sebab-sebab tadi, yang bagi orang ni cukup, orang ni tak cukup, Allah di belakang. Sebab itu kita puji dia, ingat kepada dia, supaya dia jaga kita. Kita nak menguasai hidup kita sepenuhnya biar jadi sempurna, tak berdaya. Kita tak tahu apakah yang boleh menyempurnakan kita sebenarnya. Setakat yang kita tahu itu sajalah, bayar tuition,
Misalnya untuk anak-anak, tiap-tiap bulan. Setakat itu yang kita tahu. Apa lagi? Yang kita tahunya untuk dapat kesihatan, untuk cergas dan sebagainya, makan benda tu. Kadang tu yang kita tahu. Sedangkan untuk menyempurnakan seseorang manusia itu banyak lagi perkara-perkara yang lain, termasuklah doa. Dan ini hanya diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi pula. Segala puji bagi Allah, Rabb, penguasa alam semesta. Penguasa alam semesta. Maksud alam semesta ni semua sekali alam. Alam tu apa? Selain Allah. Semua perlu disempurnakan. Dan semuanya tidak sempurna kalau Allah tidak menyempurnakannya. Adapun Allah itu sendiri, dia tidak alam, maka dia sudah sempurna, tidak perlu disempurnakan lagi. Kemudian dia kata, kesudahan yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Kesudahan yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat, kalau bahasa Melayu kita ni, akibat itu dia macam kesan yang buruk gitu, hasil yang tidak baik. Akibat, kalau dalam bahasa Arab tidak begitu. Akibat ni dia boleh baik, boleh juga tidak baik. Tapi untuk menyatakan akibat itu baik, kita tambah baik dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu ditambah baik. Kesudahan yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa secara umumnya, kalau secara kasar, orang Islam, itulah orang yang bertakwa. Tadi kita baca dalam pagi tadi kan, dalam kitabul Maghazi tadi, Sahih Bukhari, dia ada Nabi SAW buat surat perjanjian, persefahaman itu. Dia ada sebut untuk orang kafir, ittaqa, liman ittaqa, ada juga. Di situ maknanya orang yang bertakwa ni tidak Islam saja, orang yang baik, maksudnya yang baik, yang tidak jahat, yang hendakkan kebaikan. Itu pun Nabi SAW sendiri guna perkataan itu, ittaqa, untuk orang-orang kafir. Tapi di sini maksudnya ialah orang Islam. Sebab akibat yang baik, kesudahan yang baik sebenarnya di akhirat nanti, itu hanya diperolehi orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan selawat kepada Muhammad, penutup para nabi, dan juga kepada seluruh nabi dan rasul. Wa sallallahu ala Muhammad khatamin nabiyyin wa ala jami'il anbiya wal mursalin. Itu Arabnya. Ulama-ulama menimbulkan kemuskilan di sini. Cuba kita perhatikan. Semoga Allah sentiasa melimpahkan selawat kepada Muhammad. Biasanya selawat dan salam. Selawat dan salam. Kenapa di sini disebutkan selawat saja? Imam Muslim guna selawat wa sallallahu, dia tidak kata wa sallama, dia tidak kata begitu, tapi wa sallallahu sahaja, selawat sahaja. Jadi ulama-ulama ni orang bijak-bijak semua kan. Jadi bila kita berurusan dengan orang bijak, dia cara bijak lah. Imam Muslim pun bijak, yang baca kitab dia pun bijak-bijak. Jadi dia muskil. Kenapa Imam Muslim kata selawat saja? Semoga Allah sentiasa melimpahkan selawat dan salam, tu tak ada. Kenapa? Takkan Imam Muslim dia seorang alim besar, dia tak tahu dalam Quran sebut ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tuhan perintahkan supaya berselawat kepada Nabi dan mengucapkan salam kepadanya. Selawat dan salam.
Allah perintahkan begitu. Tiba-tiba Imam Muslim bila dia selawat, dia selawat saja, tak ada salah. Kenapa begitu? Adakah Imam Muslim terlupa kepada ayat itu atau bagaimana? Jadi kalau kita tengok orang yang pandai-pandai, orang alim, kita nampak dia buat sesuatu yang tak serupa, tak sama dengan yang kita tahu. Jangan kita gaduh atau cepat-cepat kita nak menyalahkan dia. Jangan. Dia ada cara dia, boleh jadi dia nak ajar kita, kita nak ajar dia. Dia nak ajar kita sebenarnya, nak cerita. Ini sebenarnya yang dalam Quran suruh kita berselawat dan salam tu sejauh mana kedudukannya. Adakah perintah itu memberi makna wajib? Satu. Adakah setiap perintah itu dua perkara yang diperintah, kedua-duanya mesti disertakan? Mesti kau begitu? Adakah tak boleh kalau salah satu saja digunakan? Beberapa persoalan dia nak jawab itulah. Sengaja dari awal lagi dia buat begitu. Takut-takut kita terikat dengan satu cara. Terikat dengan satu cara. Bagi saya kurang setuju tapi mungkin mudah kepada setengah-setengah orang. Dia kalau doa macam tu saja. Sedangkan yang Nabi SAW ajarkan banyak cara. Dari segi nak mulakan doa tu macam tu juga, di mana-mana macam tu. Hamdan yuwafi ni'amahu. Itu juga mana-mana. Sedangkan banyak doa-doa Nabi SAW, macam-macam cara. Ini sudah jadi terikat. Padahal yang buat macam tu mesti ke Rasulullah. Sudah tentu ke Rasulullah. Yang buat macam tu, yang kita doa tetap tu sangat. Doa-doa Rasulullah SAW yang lain-lain lagi, sebanyak lagi tu, kita nak letak di mana? Bila kita nak guna? Sedangkan dia juga yang ajar. Kadang-kadang yang kita kemas dalam pegang tu bukan yang dia ajar pun. Imam Muslim cuba nak buka ikatan itu. Takut-takut kita terikat dengan satu cara. Salah seorang tokoh Islam, iaitu namanya Muhammad Ibn al-Jazari, dalam Miftahul Hisn, dia ada sebut bahawa memanglah dalam Quran yang sebut sallu alaihi wasallimu taslima, itu memanglah kalau kita gabungkan selawat dan salam itu lebih afdal. Tapi ia bukan sesuatu yang mesti. Bukan mesti. Kalau tidak jadi cacat kau, jadi kurang kau, tak sempurna kau, Tuhan tak terima kau. Bukan sampai begitu. Bukan sampai begitu. Sebab gini, Imam Nawawi kata kalau seseorang itu berselawat saja dia tidak salam, bersamanya makruh. Imam Nawawi yang syarah Muslim ni. Jadi orang kata macam mana dia tak tengok orang Muslim tu sendiri selawat saja, dia tak bagi salam pun. Imam Nawawi kata jadi Imam Muslim kira-kiranya buat benda makruh lah. Jadi ramai orang tak setuju dengan Imam Nawawi. Dia kata tak begitu, bukan begitu, tidak makruh, tidak sampai makruh. Imam Muslim nak ajar kita lah tidak makruh. Sebab itu dia selawat saja. Sepatutnya difahami begitu. Kalau tidak, kita akan kata Imam Muslim telah melakukan benda makruh lah. Di awal kitab dia, cara berselawat pada Nabi pun dia kurang pandai seseolahnya. Sebab dia tidak sertakan dengan salam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang keduanya, tidak semesti sesuatu itu kalau diperintahkan dan yang satu lagi itu mesti dalam masa yang sama dibuat. Tak mesti. Misalnya aqimus salat wa atuz zakah, dirikanlah sembahyang dan bagi zakat dalam masa yang sama ke? Mesti kena bagi zakat tu. Dan yang pertama dia kata dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Zakat tu mesti selepas sembahyang terus bagi. Setiap kali sembahyang bagi zakat. Begitu ke? Tak kan, semua kata tidak. Dan tidakkah Allah SWT perintahkan supaya sembahyang dan menunaikan zakat bersama dia sebut? Begitulah juga apabila dia sebut selawat dan dia perintahkan supaya salam, tak mesti kedua-dua itu dibuat bersama dalam masa yang sama, tak mesti. Buktinya
aqimus salat wa atuz zakat. Allah SWT perintah bersembahyang, tapi tak ada siapa pun yang kata mesti atau lebih baik bila sembahyang bagi zakat. Siapa kata macam tu? Tak ada. Itu alasan bagi orang yang mengatakan tidak makruh dan sebagainya. Seterusnya ada beberapa dalil yang lain daripada perintah Nabi SAW sendiri. Dia buat begini dan dia tidak buat yang satu lagi. Antaranya Rasulullah SAW kana yaqul fi akhir qunutihi wa sallallahu ala nabi. Nabi SAW di akhir qunutnya dia kata wa sallallahu ala nabi. Dia tak ada wasallam. Artinya Nabi SAW sendiri ada guna itu. Selawat saja tanpa salam. Adakah Nabi sentiasa buat benda makruh kalau macam tu? Jadi kita tak boleh kata makruh, cuma kurang sikit lah. Yang selebihnya kalau disertakan kedua-duanya. Tapi kalau berdasarkan amalan Rasulullah SAW, ada ketikanya dia selawat saja. Imam Muslim nak ajar kita lah, nak ajar kita. Boleh kalau berselawat saja pun boleh. Tak ada sebut salam bersama selawat yang disebutkan itu. Di dalam riwayat Tirmizi dan Nasa'i ada disebutkan, ada hadis marfu', iaitu al-bakhil man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya. Orang kedekut sebenarnya ialah orang yang apabila aku disebut di hadapannya, dia tidak berselawat kepadaku. Dia tidak berselawat kepadaku. Dia tak ada kata dia tidak berselawat dan memberi salam kepadaku. Tak ada. Tidak berselawat saja. Sebab itulah bila kita baca hadis Nabi SAW bersabda, kita berkata sallallahu alaihi wasallam. Itulah selawat. Tapi Nabi SAW lafaz dia tidak berselawat kepadaku. Kita buat dalam amalan kita sallallahu alaihi wasallam itu yang sempurna. Kalau kita kata sallallahu alaihi nabi pun boleh. Sebab itu yang disebut. Selain daripada itu, ada Imam Syafi'i sendiri pun ada guna. Dia selawat saja, dia tak ada salah. Dia tak ada salah. Artinya Imam Muslim bukan bersendirian, bukan berseorangan di sini. Dia buat macam ni. Walaupun kita nampak ganjil sikit, kenapa dia tak sebut salah? Dia orang pandai. Bila dia orang pandai, dia adalah tu alasan dia. Wa sallallahu ala Muhammadin khatamin nabiyyin. Selawat Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan selawat kepada Muhammad khatamin nabiyyin. Khatamin nabiyyin panjang kalau kita nak bincang semua sudut, panjanglah. Jadi saya pun tidak maksud nak bincang semua sudut, hanya nak sentuh dalam beberapa perkara saja. Dia pendekanan di sini. Imam Muslim letak Muhammad khatamin nabiyyin, penyudah. Dia sebut di sini apa? Penutup para nabi. Boleh juga penyudah, penutup, nabi yang terakhir, itu khatam. Sebab biasanya kalau habis selesai apa, dia cop. Khatam itu mana cop? Cop itu tanda habis, selesai lah. Jadi Nabi Muhammad itu khatamin nabiyyin, penyudah atau penutup sekalian nabi. Isyarat kepada tidak ada dah lagi nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan la nabiyya ba'di, atau seumpama itu tiada lagi nabi sesudahku.
Ini semua menunjukkan Nabi kita adalah Nabi yang terakhir. Jadi oleh kerana dia terakhir, kita sepatutnya kena jaga dengan baiklah. Kena jaga bersungguh-sungguh sunnah dia. Jangan sampai terpesong, jangan sampai diabaikan, dibuang seperti Nabi-Nabi dahulu. Jangan sampai begitu. Itulah disebut peringatan, sebagai peringatan, ya, penutup atau penyudah sekalian Nabi, para Nabi. Adapun Nabi-Nabi yang lain, oleh kerana dia bukan penutup atau penyudah, maka adalah sebab-sebab untuk Allah Subhanahu Wa Taala tamatkan syariat, hentikan ajaran dia tu dari sudut syariat. Dengan sendirinya ada yang tidak ambil berat, ada yang leka, yang cuai, yang lalai. Memang pun kehendak Allah dah begitu. Tapi kalau kita tengok keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak begitu. Allah SWT sentiasa menjaga sunnah dia tu, ajaran dia tu lengkap, cukup, terpelihara. Kalau kita tengok pengajian hadis saja sudah cukup. Sesuatu yang tidak ada di dalam ajaran agama yang lain. Nak jaga sunnah dia tu macam mana, terpelihara sunnahnya dia tu macam mana, tak dapat. Ini adalah khususiyat ataupun keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dia penyudah sekalian Nabi. Kalau sebelum kiamat ni sudah rosak ajaran dia, maknanya kira-kiranya Allah SWT tidak jaga dengan sepenuhnya. Tak sempurnalah Allah SWT, sebab dia tak jaga umat sampai ke akhir zaman. Sampai separuh jalan berhenti, yang lain rosak semua. Tak boleh jadi begitu. Semestinya dipelihara, dan ia memang terpelihara. Kalau ada penyelewengan pun, itu bukan penyelewengan yang menyeluruh. Mungkin di satu tempat, satu golongan manusia yang mendakwa Islam, kalau ada pun itu. Tapi kedudukan Nabi SAW sebagai Nabi yang terakhir itu tetap terserlah, tetap nyata. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri pun disebut, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin, itu jelas Nabi kita adalah Nabi yang terakhir, penyudah sekalian Nabi. Mudah saja kepada kita orang Islam sekarang ni, kalau ada yang mendakwa sebagai Nabi selepas Rasulullah, itu sesat, menyeleweng, tak betul ajaran. Kalau dia kata sebelum Nabi kita, boleh jadi, boleh jadi saja. Seperti misalnya Krishna, dikatakan dia tu Nabi. Bila Krishna? Dia sebelum lagi daripada Nabi Isa. Boleh jadi. Ada orang kata Aristotle itu Nabi juga. Boleh jadi, dia sebelum Nabi Isa lagi. Tapi kalau selepas Nabi kita, macam orang-orang Sikh kata Guru Nanak tu Nabi, itu tak betul. Itu agama tak betul. Kita boleh tolak dengan mudah saja. Sebab apa? Sebab dalam Quran, dalam hadis, cuba kita tengok ulama-ulama kita selalu guna ni, nak mengingatkan akidah itulah, akidah khatmin nubuwah, akidah Nabi yang terakhir, Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Itu satu akidah. Sebab dalam Quran, dalam hadis berapa banyak. Sebab kita tengok ni, Imam Muslim pun guna, nak mengingatkan akidah itulah kepada kita. Wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin, dan selawat itu semoga dilimpahkan kepada para nabi dan juga kepada seluruh nabi dan rasul, kepada seluruh nabi dan rasul. Jadi berselawat ini bukan kepada nabi kita saja, nak sampai kepada nabi kita ni, berapa banyak dah nabi-nabi sebelum. Jadi kita doakan kebaikan yang selayaknya untuk mereka sebagai
syukur, sebagai kita mengenang budi, sebagai kita bersyukur kepada Allah yang sentiasa dari dahulu, sebelum Nabi kita lagi, dari Adam lagi, dia hantarkan orang-orang khusus, orang-orang yang terpilih untuk membimbing manusia di dunia ini. Bukan sekadar hantar kitab saja, hantar orang yang mengajar kitab. Itulah para nabi. Kitab-kitab suci dibawa oleh para nabi dan mereka mengajar kitab. Jadi sebagai mengenang budi jasa mereka dan kita menghargai usaha mereka, kita doakan untuk mereka. Amma ba'du, kalau dia tak terjemah sini, biasanya diterjemah adapun kemudian daripada itu. Biasanya diterjemahkan adapun kemudian daripada itu. Adapun kemudian daripada itu mana? Kemudian daripada itu. Adapun kemudian daripada bismillah, baca bismillah tadi, ucapkan alhamdulillah tadi, selawat kepada nabi kita dan nabi-nabi yang lain. Kemudian daripada itu semua, baru dia nak cerita maksud. Jadi ingat kepada Allah, ingat kepada Rasul, semua tu didahulukan. Lepas tu barulah cerita maksudnya, cerita apa yang mendorong dia menulis kitab Sahih Muslim. Semoga Allah merahmatimu dengan senantiasa memberikan taufiknya kepadamu. Sesungguhnya engkau telah menyebutkan bahawa engkau telah memiliki himmah untuk mengkaji dengan teliti masalah-masalah yang berkenaan dengan khabar-khabar. Khabar-khabar tu hadis-hadis lah. Hadis tu dipanggil juga khabar yang dinukil dari Rasulullah, maknanya hadis-hadis lah, sallallahu alaihi wasallam, mengenai sunnah-sunnah agama dan hukum-hukumnya. Kalau kita tengok di sini dia kata semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya engkau. Siapa mu dan engkau? Bahasanya macam mana? Tapi kita telah beli semua kan. Rasanya baik macam tu. Ada disebut. Yang itu tu macam mana tu nuskah? Cetakan yang keberapa? Sama ke penterjemah dia? Penterjemah sama ke? Cetakan sama? Yang ni baru ni? Lain lain saya pun pasal tak pasti juga. Sebelum ni macam mana beza dia tu tak tahu kan. Kalau yang itu bagus, dia ada sebut tu. Benda-benda macam ni dia sebut. Dia ada penjelasan dia kan. Ada penjelasan dia. Dia ada sebut situ apa ni, merahmatimu. Siapa dia ada sebut? Siapa? Ini contohnya saya baca sebab yang lain tak ada. Jadi amma ba'du dia bincang ada satu. Yang keduanya ini penjelasan Al-Laits fa'arata arsyadakallah. Ini tak ada sebut juga nama sini. Nama tak ada ya? Ni tak ada. Dia tak ada sebut juga nama. Sebenarnya orang yang ditujukan, dia katakan engkaumu oleh Imam Muslim ni,
Di dalam muqaddimah dia ni ialah muridnya yang bernama Abu Ishaq Ibrahim. Abu Ishaq Ibrahim nama dia. Itulah anak murid Imam Muslim. Jadi dia minta dengan Imam Muslim supaya menyusun sebuah kitab hadis. Jadi sebagai menyahut permintaan dia, itulah Imam Muslim kata begini. Namanya ialah Abu Ishaq Ibrahim. Jadi Imam Muslim nak cerita apa yang mendorong dia mengarang kitab Sahih Muslim ini. Sesungguhnya engkau telah menyebutkan bahawa engkau telah memiliki himmah untuk mengkaji dengan teliti. Jadi orang yang nak kaji, nak belajar, dia kena ada pembimbing dia. Pembimbingnya guru dia Muslim lah. Muslim, guru, seorang guru mesti habis tenaga buat sesuatu untuk meningkatkan ilmu muridnya. Itulah yang dilakukan oleh Imam Muslim. Atas permintaan muridnya dia buat suatu kitab yang mengumpulkan khabar-khabar yang dinukil dari Rasulullah. Bila khabar-khabar dinukil dari Rasulullah, maksudnya hadis-hadis lah, mengenai sunnah-sunnah agama. Sebenarnya kalau dalam Arab dia ni tak ada sunnah-sunnah agama. Sunnah-sunnah sajalah. Dia sebut was fi sunanihi wa ahkami. Dia tak ada sebut fi sunani dinihi apa. Semua tak ada tu. Ada sebut sunani dinihi. Kalau macam tu betul lah, ada. Tapi yang di sini tak ada ni. Yang dalam Muslim yang saya catat ni tak ada. Tapi tidak salah sunnah yang Nabi bawa tu, yang berkait dengan agama ni jugalah. Berkait dengan agama. Dan hukum-hukumnya, yakni hadis-hadis berkenaan dengan hukum-hukum dan sunnah-sunnah Nabi SAW yang lain. Di dalamnya terdapat berita tentang pahala dan hukuman. Yakni pahala, kalau kita buat ini apa pahalanya. Orang lain tak boleh nak cerita benda macam tu. Tak usah cakap lah dia alim macam mana pun, dia tak boleh. Dia tak ada hak, tak ada kelayak. Kalau dia bercakap benda macam tu, tak ada lah tu, dia sudah terpesong. Kalau tak ada asasnya. Jadi orang alim pun dia ada hak dia. Dia tak boleh menentukan pahala ni. Macam kadang-kadang kita berjumpa dalam kitab-kitab kecil-kecil tu, wirid-wirid, dia kata pahala ni sama dengan 10 kali baca Quran. Kalau baca selawat ini, macam-macam ada. Itu semua mengaruh. Jangan pakai. Sebab apa? Kalau dia cerita Nabi SAW kata, boleh tu. Sebab benda ni cerita pahala dosa ni, azab kau buat begini, diseksa begini, tak ada siapa pun yang boleh cerita. Kalau ada cerita macam tu, itu tanda tak betul. Tanda tak betul. Berapa banyak yang tersebar dalam masyarakat kita ni kan, benda-benda macam tu. Sedangkan ia mesti kena ada sandaran sunnah, sandaran daripada Nabi SAW, baru boleh kita nak kata dapat pahala sekian-sekian banyak. Mana boleh nak dapat pahala dengan wirid yang orang tu, orang ni ajar lebih daripada 10 kali baca Quran khatam? Mana ada. Kalau kita fikir secara logik biasa pun boleh tolak dah tu. Tapi kadang-kadang terlalu cetek ilmu agama masyarakat kita ni, benda macam tu pun dia terpedaya. Benda macam tu pun dia terpedaya. Motivasi dan intimidasi, yang ni targhib dan tarhib. Targhib ni hadis-hadis yang menggalakkan kita, memberi semangat kita nak buat sesuatu. Misalnya hadis-hadis tentang infak, berbelanja di jalan Allah, pahalanya begini-gini disebutkan. Itu mendorong kita buat benda macam tu. Targhib, hadis-hadis yang menakutkan kita melakukan sesuatu, melakukan maksiat ini, dia disebut ancamannya begini-begini. Itu semua dalam hadis. Jadi maksudnya murid dia tu minta dengan Muslim, guru dia ni, supaya mengumpulkan hadis-hadis yang macam tu, mengandungi semua sudut lah. Sebab ada juga kitab-kitab hadis ni yang dia bincang tentang satu-satu perkara saja. Kitab hadis ni kita perlu faham, dia ada banyak macam.
kepada kita yang baru belajar, kita kata hadis ni sama. Tidak, daripada nama pun sudah tahu dah. Misalnya kita kata juzu, itu pun kita hadis juga, kitab hadis juga. Juzu raf'il yadain misalnya, Imam Bukhari tulis ya, kitab yang mengumpulkan tentang angkat tangan saja dalam sembahyang. Tak ada cerita tentang dosa pahala ke apa, galakkan itu, ini tak ada. Hadis-hadis yang mengumpulkan Nabi SAW ketika sembahyang dia angkat tangan. Tak kira dah yang sahih kalau tidak sahih kalau macam mana, tak kira. Dia kumpul di satu tempat, berkenaan dengan tu saja. Sedangkan kita hidup ni bukan nak angkat tangan dalam sembahyang saja kan. Banyak lagi panduannya. Kita nak apa ni, pakai hadis, banyak lagi perkara. Yang ni dia nak hadis, satu kitab hadis yang lengkap lah, bukan bincangkan tentang hukum saja. Ada juga macam apa ni, Bulughul Maram, itu tentang hukum saja. Sedangkan kita hidup ni, panduan yang kita perlukan bukan hukum saja. Kalau sembahyang tu ialah kena semua sembahyang, tapi kalau hukum jenayah tu bukan kena mengena dengan kita. Walaupun Nabi SAW kata kena kerak tangan kalau orang mencuri, dalam Quran pun kata begitu. Bukan sebarangan orang boleh buat, bukan masing-masing boleh buat. Kita tangkap orang yang mencuri itu, kerak tangannya, bukan boleh begitu, tak boleh. Jadi berkenaan dengan hukum ni bukan semua terlibat. Yang kahwin nak taat, nak apa ni, setia kepada suami atau sebaliknya, itu kepada yang kahwin. Yang tidak kahwin tak perlu semua tu. Hukum cerai, nak cerai apa, dia tak kahwin. Jadi benda-benda ni tak perlu hukum tu. Banyak lagi perkara-perkara lain yang kita perlukan. Jadi dengan sebab itu dia kena satu kitab jami' lah. Kitab yang paling lengkap dalam hadis dipanggil kitab jami'. Itulah sebabnya Imam Muslim buat kitab yang lengkap, membincangkan tentang segala-gala, tentang akidah. Setengah-setengah kitab hadis dia bincang tentang akidah saja, yang lain-lain tak bincang. Dia khusus dengan aqaid saja. Apa ni, macam Kitabul Asma' was Sifat dan sebagainya, dia akidah saja. Jadi kitab jami' akidah pun ada, fiqh pun ada, dan lain-lain semua ada. Jadi murid dia minta dengan dia buat begitulah. Dan lain-lain yang dinukil dengan sanad-sanad yang selalu dikaji oleh para pencinta ilmu. Mana dengan sanad, bukan cerita begitu saja. Kalau cerita banyaklah, banyaklah yang tak betul, yang tak kena. Kalau cerita-cerita saja, nak dengan sanad. Sanad itu yang diterima oleh ahli ilmu. Engkau memintaku untuk menyusun sebuah karya tulis yang tersusun rapi, dan memintaku agar menjelaskannya dengan susunan, dalam susunan tanpa ada pengulangan yang berlebihan. Ini salah satu sifat Sahih Muslim. Ini dia tak pergi lagi kepada perbincangan, ini baru nak pengenalan secara keseluruhan tentang kitab Sahih Muslim tu. Baru duduk situ kita sekarang. Salah satu kitab Muslim ni keistimewaan dia tidak ada pengulangan. Kalau kita nampak banyak hadis tu yang berlainan. Kalau Bukhari misalnya, banyak sangat pengulangan. Kadang-kadang satu hadis tu 25 kali dia ulang. Sebab maksud dia macam lain, maksud dia lain. Imam Muslim tidak. Jadi dia nak ni yang tidak berulang, mesti yang kelainan, yang ada kelainan. Kalau dalam satu bab itu mula-mula dia tak berapa terang, kemudian pergi kepada yang lebih terang, sampai akhirnya terang semua sekali, jelas, cerah. Jadi itu cara penyusunan Muslim. Dengan sebab itu kebanyakan ulama memuji, bahkan mereka pada pandangan mereka mengatakan dari sudut itu Imam Muslim sahih dia ni lebih lagi daripada Bukhari, dari sudut itu. Tapi Imam Bukhari tak buat begitu, dia ada maksud dia, bukan saja-saja. Berdasarkan hal tersebut, engkau berkeyakinan bahawa apa-apa yang kau lakukan
bisa mencapai maksud berupa pemahaman dan pengambilan istinbat, mengeluarkan intisari melalui ijtihad untuk menetapkan hukum dan sebagainya. Jadi dengan cara macam itu kita dapat membuat kesimpulan dengan senang. Misalnya dalam Muslim, kalau dalam kitab lain dia sebut gitu satu hadis saja, menyebabkan jadi kita keliru. Dan Nabi SAW ada sebut, dikatakan orang Islam ni di akhir zaman macam sehelai bulu putih pada seekor lembu yang hitam, atau sebaliknya, sehelai bulu yang hitam pada lembu yang putih ataupun warna lain semuanya. Jadi kita pun sedih, susah hati lah macam mana. Adakah zaman kita ni ada yang membuat kesimpulan sendiri? Dia kata yang ada ni Islam semua ni zahir, semuanya binatang, semuanya bukan Islam. Sebab Nabi sudah kata dah begitu. Yang sebenarnya Islam dalam, kalau kita kata berjuta-juta di sorang. Sedih, betul ke begitu? Kalau ya, bila? Tak jelas. Kalau kita baca dalam kitab-kitab lain, dia hanya sebut begitu. Tapi kalau dalam kitab Muslim, tidak. Sehingga kita dapat buat kesimpulan. Misalnya dalam cerita tadi, dia bawa kurang jelas, kemudian semakin jelas, kemudian semakin jelas. Itu cerita akhir zaman. Di akhir zaman sangat. Ada yang mengaitkan cerita tu cerita zaman Ya'juj Ma'juj. Ada ketika tertentu, bukan setiap masa. Bukan setiap masa, ada pada masa-masa tertentu. Sekarang ni pun kalau kita tengok setengah-setengah negeri tu tak ada orang Islam. Dalam berjuta-juta tu tak ada orang Islam. Boleh kita ambil kira di situ untuk tempat itu, bukan untuk semua tempat. Dan yang pada duduk semayang semua tu tak jadi. Pada hakikatnya tu tak kira Islam. Itu satu kesimpulan yang salah. Jadi Imam Muslim dia jelaskan dengan terang, sehingga dapat kita buat kesimpulan. Ini ada pada satu ketika di akhir zaman. Sebab dalam hadis yang lain ada sebut kiamat tidak akan berlaku kalau selagi ada orang yang menyebutkan Allah. Mana selagi ada orang Islam. Bila tak ada tu, barulah kiamat. Seolah-olahnya Allah tu macam nadi kita bergerak, berdenyut. Jantung kita masih bergerak lagi. Jadi jantung alam ni umat Islam. Umat Islam. Selagi ada umat Islam, dia akan tak kiamat. Tak kiamat. Bila tak ada umat Islam, baru kiamat. Masa tu bukan di setiap masa. Bukan sampai kita menafikan orang Islam yang terang-terang sebagai Islam tu, kita mengatakan dia tidak Islam. Macam-macam lah yang timbul kerana salah faham, kerana keliru. Mungkin kerana hadis itu tidak teratur seperti yang dibuat oleh Imam Muslim, sehingga ada golongan-golongan tertentu dia buat kesimpulan sendiri. Itu silap. Padahal dalam hadis dia ada sebut itu satu masa di akhir zaman memang pun akan berlaku gitu. Sebab kalau selagi ada orang Islam, tak akan berlaku kiamat. Mengenai permintaanmu, semoga Allah memuliakanmu. Dia selalu doa kan, sambil-sambil dia cerita tu. Maka saya mengulang-ulanginya dan menelaah isinya. Mana dia berikan perhatian lah atas permintaan muridnya itu. Jadi ini murid utama. Murid-murid yang lain pun ramai lagi, bukan seorang saja, tapi ini murid yang utama disebutlah, dikhususkan. Dia fikir, tengok bagus juga cadangan dia tu. Kadang-kadang seseorang tu nak tulis sesuatu kan, dia ada latar belakang dia. Saya sendiri misalnya, satu buku saya berapa puluh tahun tak siap lagi, tapi latar belakang saya nak tulis itu ada sebab dia. Pada masa tu lah dia ada kadang-kadang benda ni. Kalau tak ada dorong, ada juga kadang-kadang dorong pun tak jadi juga kan. Ada juga yang dorong sikit jadi. Macam-macam lah, itu nasib masing-masing lah. Nasib masing-masing. Jadi dia tengok, dia berenung lagi, perhati lagi, pertimbangkan. Banyak kerja juga dia.
menelan isinya dan sesuai dengan kondisi yang ada, insya-Allah. Maka di dalamnya terdapat hasil dan manfaat yang baik sebagaimana yang kau harapkan. Kalau begitu cadangan kamu memang bagus. Jadi dia timbullah semangat nak buat. Itulah ceritanya latar belakangnya, atas dorongan murid-muridnya. Atas dorongan murid-muridnya nak supaya dia buatkan kitab seumpama ni. Pada saat engkau memintaku untuk melakukan sesuatu yang saya rasa berat. Ini percakapan orang yang merendahkan diri, orang yang alim, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang mengikut sunnah Nabi SAW. Dia selalunya merendahkan diri, walaupun bagi dia tu seorang yang hebat, bagi dia mudah saja, tapi dia merendahkan diri. Ini dia kata saya rasa berat. Mungkin berat sungguh, boleh jadi juga berat. Bukan senang nak buat tu, sampai dia tak sedar ke diri. Tak sedar ke diri Imam Muslim ni. Mati kan dia makan buah kurma, tak sedar, lapar, sambil-sambil buat kajian, habis satu karung makan, dia tak sedar diri. Bukan senang buat kerja-kerja ni. Jika memang saya diberi azam, kalau Allah beri kekuatan kepada saya untuk menyempurnakannya, maka saya mengira bahawa sayalah secara khusus yang pertama sekali lebih dahululah mendapat manfaatnya sebelum orang lain. Jadi Imam Muslim kata, kalau saya buat apa yang kamu cadangkan itu, saya rasa saya lebih beruntung lagi daripada orang lain. Saya sendiri dapat belajar lebih daripada orang lain. Memang sungguh apa yang dia sebut itu. Kadang-kadang seorang guru tu bila dia mengajar, dia dapat lebih lagi. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan al-ilmu yazidu bi infaqih wal mal yanqusu bi infaqih. Ilmu semakin bertambah dengan kita membelanjakannya. Kalau kita mengajar, jangan gedek. Kalau kita mengajar, ilmu kita semakin bertambah. Sambil-sambil kita mengajar tu, kita akan baca, kita akan fikir macam-macam. Dengan itu dia jadi bertambah. Sedangkan harta semakin berkurang dengan kita membelanjakannya. Berbeza. Itu kelebihan ilmu nak banding dengan harta. Kalau ilmu kita belanja, dia semakin bertambah. Harta semakin belanja, semakin berkurang. Jadi Imam Muslim kata, nampaknya kalau cadangan kamu tu yang lebih mendapat manfaatnya saya sendiri sebenarnya. Saya sendiri. Bila seseorang tu buat kajian, dia akan dapat banyak pula ilmu. Kalau tidak, tak dapat. Pengalaman saya lah, kalau saya sendiri yang menulis. Bila kita menulis, kita dapat banyak sangat. Kalau tak menulis, tak dapat macam tu. Sebab apa? Sambil-sambil kita kena fikir, kena kaji, kena renung. Memang begitu. Betul lah yang dia kata ni, bahawa saya lah secara khusus yang pertama kali saya lah yang lebih mendapat manfaatnya daripada orang lain, kerana beberapa sebab. Hal tersebut sangat panjang untuk dikemukakan di dalam buku ini. Jadi sayalah, kata dia, yang lebih mendapat manfaat daripada orang lain, yang beruntung daripada orang lain. Orang lain dapat manfaat juga, tapi saya lebih lagi. Jadi atas dasar itu, untuk kebaikan orang ramai, orang lain, dan kebaikan saya sendiri, saya rasa terdorong untuk nak buat itu, untuk menyempurnakan permintaan kamu. Misalnya, banyak manfaat, faedahnya apa? Dia akan buat kajian, dan banyaklah saluran-saluran riwayat yang akan dia temui. Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Satu hadis dia kemukakan banyak sanad dia. Daripada itu dapat satu pengetahuan baru. Dapat pengetahuan baru, iaitu tentang turuk asanid, saluran-saluran riwayat hadis itu. Kemudian apabila dia kaji, tengok, dia dapat memastikan, dia akan timbul satu rasa, dapat mengesan satu daya, dapat mengesan ini riwayat ini bil lafzi ke atau bil makna. Faedah tu akan dia dapat sendiri, orang lain juga akan dapat.
dia sendiri lebih-lebih lagi akan dapat. Sebab itu, macam malam tadi saya sebutkan tentang perempuan itu dijadikan daripada tulang rusuk. Imam Muslim dalam Muslim ini, dia letak mula-mula sekali seperti tulang rusuk, bukan min yang menggunakan minatillah, bukan itu. Tengok cara dia pilih, itu hasil kajian. Jadi isyarat kepada yang itu adalah riwayat bil lafz. Dia nak isyarat ke situ, sebab itu yang dia pilih. Dia letak mula-mula sekali. Itu kaedah Imam Muslim. Dia yang dekat dengan bab itu yang paling kuat, yang paling kukuh. Kalau yang jauh-jauh di bawah tu, kalau yang banyak hadisnya, itu sebagai mutaba'at atau syawahid, kadang-kadang lebih rendah nak banding dengan kitab-kitab hadis yang lain. Itu kaedah dia tu. Dapat banyaklah faedahnya. Dan dapat mengetahui perbezaan lafaz sesuatu hadis itu kerana berbeza dengan guru-guru dalam sesuatu riwayat itu. Itu manfaat. Jadi dia dapat tahu pula tentang perawi-perawi itu. Orang lain pun dapat tahu juga, dia pun dapat tahu juga. Kemudian dia berasa dia akan dapat pahala dengan menyampaikan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat pahala, bukan sia-sia. Jadi dia beruntung, bukan kata dia bagi tu orang lain saja dapat. Tidak. Dia juga dapat pahala. Ya, dan seterusnya, yang kelima, ia akan mendapat keberkatan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya orang yang mengetahui sunnah dia tu bagi tahu kepada orang lain, sampaikan kepada orang lain. Dia akan dapat ajr, pahala tabligh, menyampaikan sunnah Nabi kepada umat. Dia akan dapat pahala tu besar tu. Dialah yang dapat kalau dia buat. Kemudian antara faedahnya lagi, dia sebut yang dia kata faedahnya kepada dia lebih banyak, lebih dahulu mendapat faedah ni daripada orang lain. Apa? Bila dia buat dalam hadis ni, tu kelebihan, salah satu kelebihannya. Kita belajar hadis ni, nanti kita belajar kena buat begitulah. Bila sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak mesti kita kuat angkat suara, tak mesti. Perlahan saja pun tak apa, tapi ada. Imam Muslim pun bila dia sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata dengan sendirinya dia banyak berselawat setiap masa. Tidak kata nanti bulan Maulidur Rasul. Tidak nanti bulan Maulidur Rasul. Setiap masa bila kita baca hadis ni bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu selawat tu. Tak mesti berdiri, tak mesti berharap, tak mesti semua tu. Tak ada perlu pun. Jadi cuba kita perhatikan. Ini yang dia dapat. Berbeza dengan kalau tulis kitab lain, tulis kitab fiqh ke, tulis kitab nahwu ke, memang dia orang alim, nak buat yang mana pun boleh. Tetapi kalau yang ni, dia akan dapat banyak peluang untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sampai kitab dia tu kepada orang lain, dia dulu yang dapat benda tu. Sebab itu dia kata dia dulu dapat. Inilah yang pendorong yang kuat untuk dia menulis kitab Sahih Muslim. Antaranya, dengan cara dia buat begini, dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang menjaga syariat Muhammad. Besar pahala dia. Kalau menjaga perbatasan negeri daripada musuh, besar pahala. Ini jaga syariat daripada musnah, daripada dirosakkan. Dia yang jaga, dia bertanggungjawab, dia buat kerja benda tu. Ini besar pahalanya. Yang ke-8 iaitu pahala memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengingat, bila kita selalu baca, kita akan jadi ingat. Daripada kita ingat benda lain, jauh lebih baik kita ingat ini. Macam-macam manusia ni, kadang-kadang dia ingat lagu, lagu ingat, ini ingat, semua ingat, nombor telefon orang semua ingat, hadis satu pun tak ingat. Apa faedahnya? Dapat pahala ke? Ingat nombor telefon orang? Buang masa banyak. Jadi ini dia kata dia dapat pahala banyak dengan menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada ditahrif, daripada diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Orang boleh rujuk, ini ada ni betul, tengok dalam Muslim. Inilah yang menjadi kenyataan. Orang rujuk kepada kitab dia, oh ini yang betul, itu tak betul, hadis itu bercanggah dengan ini, yang Muslim ini lebih sahih, jadi itu jadi mungkar, hadis itu jadi mungkar. Macam-macam orang buat keputusan dengan kitab dia. Besar kerja dia.
Dan secara tidak langsung bila dia mengajar, bila dia tulis kitab ni, pelajar-pelajar hadis akan dapat mengesan macam mana sifatnya hadis-hadis sahih itu. Bila dia sudah biasa tahu hadis sahih, dia dapat merasa pula hadis yang dhaif ni macam mana sifatnya. Itu besar pula kebajikannya, pahala dia, faedahnya kepada pelajar-pelajar, dan semuanya dapat kepada dia. Dia dapat. Kemudian kepada ulama-ulama hadis dapat mengetahui ilat sesuatu hadis itu, sebab Imam Muslim akan nyatakan di sini ilatnya, dia akan nyatakan. Itu faedahnya kepada orang-orang yang ahli, yang pakar dalam bidang hadis pun dia berguna juga kitab dia ni. Jadi banyaklah faedahnya. Itulah yang dikatakan faedah, munafaat yang dia terlebih dahulu mendapatnya nak banding dengan orang lain. Dan banyak lagi lah, kata dia, kalau nak sebut semua tu panjang lah ceritanya. Jadi inilah semua yang mendorong Imam Muslim menulis Sahih Muslim, menyusun kitab Sahih Muslim ini. Inilah semua. Kemudian penyebab yang terpenting dengan mengerjakan sesuatu, rasanya setakat itulah dulu. Hari ini masa pun tidak mengizinkan. Hanya setakat itu, nanti kita akan sambung lagi seterusnya. Wallahu a'lam. Ada sebarang masalah dengan katanya. Kadang-kadang ada juga pensyarah hadis mengkritik rawi yang masa dia meriwayatkan hadis itu, pada itu dia peringkat sirul tahammul, maknanya yang belum layak menerima hadis. Berapakah umur yang tepat bagi ulama hadis? Kalau 10 tahun ataupun 20 tahun, mungkin dia ingat peristiwa itu. Dan kenapakah ulama hadis menggariskan syarat itu? Ya, sebenarnya sinnut ta'ammul ataupun umur seseorang itu layak menerima hadis, itu satu perkara yang penting. Sebab kalau kanak-kanak, budak sangat, dia tak faham pun cerita orang, guna bahasa kiasan, dia tak faham. Dia pergi, bila dia besar nanti, dia berdasarkan faham dia buat ayat sendiri, riwayat bil makna, jauh perginya. Dengan sebab itu, ulama-ulama hadis lebih mengutamakan riwayat orang-orang tua ataupun orang-orang yang sudah balik, sudah faham percakapan, terutama percakapan Nabi SAW. Percakapan orang biasa pun kadang-kadang dia dalam, kita tak boleh faham selapis, mesti kena tengok di sebalik itu, mesti kena tengok itu. Jadi dengan sebab itu mereka mengutamakan orang-orang yang bijaksana. Kalau bijaksana dan umurnya sudah matang ataupun balik, walau bagaimanapun, dari segi semata-mata nak mengingatkan hadis, kadang-kadang dia tak perlu kepada memahami makna dia. Dia lebih ingat lafaz untuk nak menggali, menyelami kedalaman maknanya itu orang lain. Dengan sebab itu, dia tak boleh kita letak atas umur tu semata-mata. Jadi kalau tua dia lebih baiklah, dia lebih faham. Tapi masalahnya dia tidak ingat lafaz tu. Budak tadi, walaupun dia tak faham, tapi dia ingat lafaz. Yang pentingnya sampai kepada orang lain. Sebab tidak semestinya sesuatu hadis itu
diucapkan oleh Nabi SAW di hadapan orang tua. Kalau dia di kalangan kanak-kanak lah yang akan dengar. Jadi cerita dia dengan kanak-kanak tu, siapa yang nak cerita kepada orang lain kalau tidak kanak-kanak tu? Yang pentingnya dia ingat betul. Kadang-kadang kanak-kanak ni dia lebih ingat lafaz itu. Sebab dia tidak mementingkan, dia tak fikir tentang makna tu, lafaz itu yang dikira. Dengan sebab itu ulama tidak mensyaratkan balik. Yang pentingnya ada yang kita panggil dalam masyarakat, kita panggil tamyiz, mumayyiz. Dia boleh membezakan baik buruk, kotor, suci. Dia boleh tahu itu. Dan dia seorang yang sedar, bukan leka. Cukup. Cumanya yang dia terima tu tak kisah dari segi umur dia sebesar mana. Pada masa dia menyampaikan, pada masa sinnul adab, yakni umur pada masa dia menyampaikan hadis itu, berapa dia ambil kira juga. Kalau benda tu dia budak, dia cerita pada masa budak pun tidak menjadi kesalahan. Mungkin kalau nak tunggu dia cerita tu umur 6 tahun, nak tunggu 15 tahun, lama masa dia pun boleh terlupa. Jadi dengan sebab itu ulama-ulama hadis tak kisah sangat yang itu. Yang pentingnya dia budak cerdik, dan lafaz tu dia ingat dengan baik. Terutamanya kalau dia cerita, misalnya Mahmud bin Ar-Rabi', dia cerita Nabi SAW buat gini kan dia ingat peristiwa tu. Nabi SAW berkumur, ambil air, Nabi pun sembur kat dia dengan mulut. Sebab dia kanak-kanak, Nabi nak bergurau lah dengan dia. Jadi dia ingat semua. Dan Nabi kata gini. Semasa dia budak, boleh diterima semuanya. Tidak kata syarat mesti disampaikan pada masa umur balik atau setelah dia tua. Sebab kita kena mengambil kira, bila dia lama sangat, budak pun boleh terlupa. Itu dari segi kaedah. Ulama hadis dia tak sama seperti saksi. Jadi saksi tidak begitu. Begitu juga ulama hadis terima kalau seseorang tu dia peristiwa tu berlaku semasa dia kafir. Nabi ada kata gini-gini, dia tidak Islam, boleh diterima juga sebagai hadis, dengan syarat dia sampaikan hadis itu setelah dia Islam. Macam Abu Sufyan cerita dia pergi ke jumpa dengan Herakl tanya gini-gini ni. Pada masa itu dia tidak Islam, tapi hadis itu Imam Bukhari ambil letak di permulaan kitab dia lagi. Sebab apa? Dia sampaikan hadis itu setelah dia Islam. Jadi pada masa dia terima hadis, dia dapat hadis itu, tidak syarat dia tu orang tua, balik, Islam, apa, tidak syarat. Yang syaratnya pada masa dia ada tu menyampaikan. Dari segi kanak-kanak, pada masa menyampaikan itu pun tidak syarat dia tua. Tengoklah benda-bendanya. Jadi orang yang menerima tu dia mestilah kena tengok kandungan hadis itu. Adakah kandungan hadis itu hanya mengandungi cerita yang selapis saja, atau dia mengandungi bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa pinjaman dan sebagainya. Itu dapat ditentukan oleh ahli ilmu kemudian. Sebab itulah Nabi SAW sudah ada isyarat, rubba muballighin aw'a min sami'in. Alangkah ramainya orang yang disampaikan sesuatu hadis itu, dia lebih mengerti tentang hadis itu daripada orang yang mendengar sendiri daripada Nabi. Dia sekadar dengar, dia ingat saja, dia bawakan hadis itu kepada orang lain. Orang lain lebih faham. Berapa banyak sahabat, dia sahabat biasa saja, dia sampaikan kepada orang lain, kepada imam-imam besar, orang yang hebat-hebat. Orang itu lebih banyak lagi dapat mengeluarkan hasil daripada hadis yang dia riwayat tu. Dia hanya faham selapis saja. Dengan sebab itu dalam masalah ni dia tak kisah, yang penting sampaikan hadis itu. Bila sampai kepada ahli dia yang sebenar, dia akan dapat menggunakan dengan sebaik mungkin. Kalau kita halangkan dengan banyak sangat syarat, jadi akan banyaklah hilang sunnah Nabi SAW. Itulah secara ringkas. Lagi kalau boleh ceritakan sedikit tentang akhir riwayat Imam Muslim. Akhir riwayat Imam Muslim, mungkin bagaimana dia wafat dan bagaimana. Itulah yang tadi saya sebutkan secara ringkas tadi.
dia akhirnya dia sibuk dengan kajian, ya. Sibuk dengan kajian, lapar, tanya isteri dia ada apa, tak ada apa. Kadang-kadang orang yang hebat ni dia bukan orang senang sangat kan, tapi Allah SWT bagi kelebihan yang lain. Ditanya, lepas tu dia buat kerja, dia rasa lapar, dia pergi tanya, tak ada. Lepas tu isteri dia bawa kepada dia, kata ada, ini ada, sudah ada makanan, buah kurma. Dia pun bawa masuk dalam bilik dia. Sambil buat kajian tu dia makan, dia tak sedar dia. Sebanyak mana dia makan, habis dia tak sedar, dan menyebabkan dia sakit dulu. Itulah akibat daripada membawa kepada dia meninggal dunia. Dan banyak perkara yang dia tak siap kan? Masuklah tajuk dia tak ada nak buat. Ceritanya begitulah. Mereka ni bila buat kajian ke dia tenggelam, dia tak sedar. Itu ahli ilmu yang betul-betul memang macam tu. Bila dia buat dia tak sedar, tenggelam dalam kajian dia. Bukan senang nak buat macam tu, dia jadi dengan sendiri ya. Jadi Imam Muslim termasuk salah seorang yang macam itulah. Sakit dulu, itulah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana, saya nak tanya satu soalan. Adakah kita boleh menganggap hadis ini sebagai salah satu mukjizat Rasulullah SAW? Yang jelas ni kita tahu Al-Quran tu sebagai mukjizat kubra bagi Nabi. Ya. Itu ya, betul. Memang kita kena anggap begitu. Kalau kita tidak nak anggap pun, kenyataan telah membuktikan begitu. Cuba kita fikir, kalau kita tidak kata mukjizat, nak kata apa? Cuba kita fikir, mana ada satu manusia, seorang manusia yang kata-kata dia tu dihafal, diingat, dicatat, disyarah, dihurai, dibincangkan seperti Rasulullah SAW. Mana ada satu orang yang mana setiap perbuatan dia, gerak-geri dia, rupa dia digambarkan dengan penuh kasih sayang, dijaga, dipelihara, diwariskan turun-temurun tanpa ada siapa-siapa pun bagi upah. Suruh sendiri, dia berasa senang hati buat kerja untuk benda-benda ni. Mana ada? Ambillah pemimpin macam mana sekalipun, ahli ilmu ke, ahli politik ke, pemimpin negara ke, panglima perang ke, siapa saja, tak ada sebenarnya. Dalam dunia ni tak ada yang macam tu. Daripada dulu sampai sekarang, benda ni ada pada Nabi kita SAW, hadis Nabi SAW. Ini kalau tidak mukjizat macam mana? Apa kita nak kata? Kemudian daripada nak memastikan ini betul-betul hadis Nabi SAW, maka lahirlah ilmu-ilmu, sekian banyak ilmu, termasuklah ilmu usul hadis, ilmu rijal hadis, macam-macam lagi, berapa banyak. Mana ada satu orang yang sampai begitu jadi, dengan sebab dia seorang nak jaga kata-kata dia sampai lahir macam-macam ilmu yang dikagumi dunia. Mana ada? Kalau kita tak kata mukjizat, apa? Cuba kita tengok lagi, berapa banyak yang dia kata walaupun bukan Quran menjadi kenyataan. Kenyataan itu 1000 tahun kemudian baru dapat dilihat oleh manusia. Ini percakapan biasa ke macam ni? Katalah perancanglah ahli falsafah ke siapa, dia tak sampai ke situ. Semua orang kenal siapa ahli falsafah, saintis, semua orang kenal. Setakat mana sangat kemampuan dia. Nabi SAW kan, malam tadi kita baca orang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Mana ada bangunan pada masa tu yang tinggi-tinggi, 30 tingkat? Tak ada. Dan banyak lagi yang dia sebut yang lain-lain. Semua menjadi kenyataan. Kalau bukan mukjizat, apa? Di mana kita nak cari yang macam ni? Tak ada seorang pun yang boleh kita rujuk. Paling tinggi pun ada lah dalam satu sudut dia kata berapa satu abad lagi bangsa ni akan maju. Sekadar tu lah, berdasarkan pengamatan dari segi kajian politiknya. Sekadar tu. Yang lain-lain, Nabi SAW ni bukan bercakap tentang politik saja, bukan bercakap tentang ketenteraan saja. Semua sudut, cuba kita perhati, memang mengagumkan. Setiap yang dia kata tu, dia buat tu, walaupun benda tu nampak remeh-temeh,
nampak lalat masuk dalam minuman saja. Di sebalik tu jangan. Dia nak cerita apa di sebalik tu? Dia nak cerita ada racun, ada penawar. Bukan cerita lalat saja, banyak lagi yang lain-lain. Ular pun ada bisa dia, ada penawar dia. Yang lain-lain semua ada. Dia nak menarik perhatian kita ke situ. Buat kajian lah kamu, wahai umat Islam. Jadi cuba kita tengok, siapa nak bagi panduan macam ni? Tak ada. Bukan satu, banyak. Yang dia sebut tu menjadi kenyataan. Dia sebut kulat lah, itu ini. Memang orang berniaga kulat sampai jadi kaya raya. Khasiat dia. Nabi SAW cerita lama dah. Dia kata al-kum'ah minal man. Kulat itu termasuk dalam man. Man nawas salwa. Mana itu satu kurniaan Allah. Kalau umat Nabi Musa dahulu, mereka hanya mendapat manna, macam agar-agar gitu yang melekat pada batu, turun dari langit, yang tak payah diusahakan, ditanam, jadi sendiri. Dan burung salwa, burung puyuh, itu saja makanan, tapi jadi berkat, jadi kuat, jadi bangsa yang kuat. Jadi ini pun dia termasuk dalam man juga, kurniaan Allah, sehingga menjadi ubat. Orang berniaga di farmasi mana-mana daripada kulatlah ubat mata yang sangat mujarab. Nabi SAW sudah cerita lama dah tu, dan banyaklah, tak terhingga banyaknya. Jadi kalau kita tak kata mukjizat apa, itulah mukjizat secara ringkas. Jadi rasanya masa pun tidak mengizinkan. Yang ini pun tak sempat nak jawab, ni panjang, tak habis lagi baca. Sejak satu lah ni, pasal banyak sangat ni, tak habis lagi baca. Adakah bacaan doa iftitah di dalam solat yang diamalkan oleh masyarakat kita benar-benar sahih seperti yang ada di dalam hadis? Yang mana tu tidak dijelaskan. Tapi memang banyak doa iftitah ni, kalau yang ada di dalam kitab-kitab yang sahih tu, insya-Allah boleh pakai. Itu sahih, betul. Walaupun berbeza-beza, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Secara ringkas, Allah.